Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memulakan ucapan bahas titah diraja dengan sedikit pantun sebagai adab orang Melayu bersopan dalam berbicara. Berdiri tinggi janganlah gayat, bahasa kasar jangan dipakai, bicara patik suara rakyat, kasih patik jangan dipertikai. Itu dimulakan dengan satu harapan bahawa janganlah dianggap segala ucapan yang dikatakan di sini mempunyai niat yang jahat ataupun tiada kesetiaan kepada negara dan raja yang tercinta. Pun demikian, Tuan Yang Dipertua, institusi raja di negara kita dikenali sebagai raja berperlembagaan ataupun constitutional monarchy. Ia berbeza dengan absolute monarchy ataupun institusi raja mutlak. Oleh kerana itu, kita harus faham bahawa tidak ada dalam dunia ini sesuatu yang mutlak. Dan apabila kita sebagai seorang Muslim merujuk kepada maksud kemutlakan itu hanya ada kepada Allah dan Rasulnya. Hatta dalam konteks pemerintahan, kita dipahamkan dari surah An-Nisa ayat 59 yang terang dan jelas menafikan apa juga bentuk absolut atau mutlak dalam diri manusia biasa. Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah wa atii'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan mereka yang ada kuasa di atas kamu. Di sini para ulama menyatakan bahawa taat kepada Allah dan Rasul itu adalah mutlak, no question. Tetapi taat kepada manusia selain daripada Rasul adalah taat yang bersyarat. Kerana kalau kita tidak berbuat demikian, akan lahirlah satu sifat yang ditentang oleh Islam dan juga oleh manusia, yaitu sifat kuku besi yang tidak boleh menerima teguran ataupun kritikan. Dan di atas dasar itu, dengan segala penuh rasa kasih kepada titah ucapan bahas yang di Pertuan Agong, kita harus memahami konsep ini, apa yang dinamakan sebagai ta'atun mutlaqah dengan ta'atun muqayyadah. Kalau kinabatangan nak tahu boleh jumpa saya akan bagi penjelasan sebentar lagi di luar. Seterusnya yang saya nak sentuh dalam institusi raja berperlembagaan ini juga ialah tidak semestinya semua kritikan yang diberi itu tidak baik. Kerana kadang-kali apabila semua manusia memuji dan tidak ada yang mengkritik, maka sebenarnya kita telah membawa negara ini kepada kehancuran. Oleh itu, setiap kritikan tidak boleh sama sekali dianggap sebagai pengkhianatan, tetapi setiap kritikan itu mesti dianggap sebagai satu usaha untuk membina masa depan negara ini dengan lebih baik. Seterusnya, Tuan Yang Dipertua, kita juga mendengar perbahasan tentang majority, minority dari sudut undi popularnya. Walau apa juga persepsi kita terhadap itu semua, saya ingin menyeru kepada diri saya dan juga kepada pemimpin-pemimpin negara bahawa kalaupun Barisan Nasional menang dari sudut kerusinya, walaupun dari undi popularnya tidak ada, dan kita sudah berbahas panjang tentang itu dan saya tidak mau untuk nak masuk lebih dalam. Tapi apa yang lebih utama sebagai pemimpin, mungkin satu hari jika ditakdirkan oleh Allah, pakatan rakyat pula yang memerintah, dan ini bukan sesuatu yang mustahil, berpandukan kepada sunnatullah
bahawa tidak semua yang duduk di atas akan kekal di atas, dan tidak semua yang duduk di bawah akan kekal di bawah. Oleh kerana itu, siapa saja yang jadi pemerintah, tak kiralah BN ke, PR ke depan entah ada apa ke, kita kena ingat dengan sentuhan daripada pencipta alam ini, yang antara lain mencipta langit dan bumi, dia juga memberi kuasa. Jangan siapa-siapa merasakan bahawa kuasa itu datang pada dia, kekuatan dia. Maka dengan sebab itu, hatta junjungan besar Nabi Muhammad SAW pernah ditegur oleh Allah kerana takut ada ciri-ciri pemimpin yang tidak mau mendengar pandangan dan pendapat orang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebut dalam surah Ali Imran, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta fazzan ghalizal qalb lam faddu min hawlik fa'fu anhum wastaghfir lahum washawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah innallaha yuhibbul mutawakkilin." Mungkin kalau orang mendengar ayat ini, mereka menganggap seperti ayat yang biasa saja. Tapi dalam konteks politik, ayat ini menggambarkan satu sikap yang perlu ada kepada pemimpin yang bersifat compassionate, yang bersifat rahmah. Maksudnya, ya, bahawa dengan apakah rahmat Allah yang telah dikurniakan kepada kamu untuk kamu laksanakan. Dan kalau engkau kasar dan keras hati engkau, pasti mereka akan lari, tidak mau mendekati dengan engkau, hai Muhammad. Oleh itu berlembutlah dengan mereka dan ampunlah segala kesalahan mereka, dan lebih penting, syawirhum fil amri. Syawirhum fil amri ini ada yang menyatakan itulah demokrasi, syura. Malah Tariq Ramadan menggabungkan syura dengan demokrasi dengan menyatakan syurokrasi. Tapi yang penting di sini ialah apa? Berunding dengan rakyat. Kalau ada teguran, mungkin teguran itu betul, maka berlapang dadalah. Penjelasan. Setujukah boleh dapat laluan? Tasik logo, tapi okeylah ini tasik logo. Kita pulang kepada yang berhormat. Ya, yang berhormat banyak poin tak payah bagi. Saya tidak mau nanti dikatakan saya ini tidak demokratik. Okey, tak apa. Ini nanti lo yang berhormat, nanti lo yang berhormat. Technician, saya minta technician perbetulkan paparan nama yang berhormat. Saya tidak nampak. Perbesarkan, kena ramai yang berhormat yang baru. Saya tak tahu nama di mana kawasan. Technician tolong perbetulkan. Sila. Pak Buntar, setujukah Pak Buntar kalau kita katakan bahawa dalam prinsip-prinsip syura itu tidak termasuk amalan demonstrasi seperti mana yang telah berlaku sebelum ini? Terima kasih. Ya, ini bola tanggung lah, tuan betul. Saya minta Tasik Logo baca buku terkini Dr. Yusuf Qaradawi, iaitu Al-Thawrah, Thawrah Asy-Sya'b, ataupun kebangkitan rakyat, yang dengan jelas menyatakan hukum berdemonstrasi apabila pemerintah itu pemerintah yang tidak melaksanakan tugas dia, tidak memberikan hak dia, menyeleweng, saya tidak kata Barisan Nasional, menyeleweng ataupun apa saja yang boleh menjejaskan ya kepentingan umat, maka berdemonstrasi pada ketika itu adalah harus, dan ia boleh dilakukan dengan makna menegur pemerintah yang tidak betul. Jadi di sini jangan pertikaikan soal, jangan campur adukkan perkara tersebut, kerana berhimpun juga adalah merupakan satu hak yang bukan sekadar diberi izin oleh syarak, tetapi juga bagi saya habis kataan saya, yang juga diberi izin oleh Perlembagaan Persekutuan Artikel 10, iaitu hak untuk berhimpun dan menyuarakan pandangan. Seterusnya saya masuk kepada isu yang seringkali diulang-ulang oleh sahabat-sahabat dan rakan-rakan kita, iaitu tentang Arab Spring. Adakah ala Malaysian Spring? Hari ini kita tahu di Mesir berlaku pergolakan, lalu dikaitkan bahawa tengok perubahan dan kebangkitan itu menyebabkan negara huru-hara dan sebagainya. Saya ingin kembali kepada prinsip. Prinsip yang menyatakan kalau pemimpin dan negara itu betul, ada ruang kebebasan, kejujuran dalam memerintah, keikhlasan dalam menentukan dasar-dasar negara,
tidak ada kepentingan politik puak tertentu ataupun tidak ada kepentingan yang penting diri, maka saya kira rakyat tidak akan memberontak. Rakyat hanya memberontak apabila ada pemimpin-pemimpin yang rasuah. Rakyat hanya memberontak apabila ada pemimpin-pemimpin yang menggunakan kedudukan untuk kepentingan diri dan kelompok dia. Jadi jangan salahkan rakyat apabila mereka bangkit. Salahkan diri pemimpin yang tidak bertanggung jawab. Itu seharusnya kita bersikap terbuka kepada kritikan-kritikan rakyat dan sebagainya. Juga disebut tentang kenapa kita datang angkat sumpah di parlimen kalau kita tidak iktiraf pilihan raya. Itu pun kena betul, bukan soal tidak iktiraf pilihan raya. Soalnya penipuan yang berlaku. Bukan soal tidak iktiraf, betul penipuan. Dan untuk pengetahuan, dakwah kekal itu adalah cadangan daripada bersih 1, 2 dan 3, sehingga terpaksa dibentuk jawatan kuasa. Maknanya rakyat kena terima kasih kepada Perhimpunan Aman itu sehingga kerajaan mau mendengar pandangan dan pendapat rakyat. Tapi malangnya bila datang keputusan nak guna, tiba-tiba dakwah tidak kekal. Dan saya nak kata tipu ke itu terpulanglah. Tapi itu realitinya, ya, itu keadaannya. Sebab itu saya mengatakan, mengikut perlembagaan, kita jangan cakap ikut emosi. Kalau ikut emosi memang sedap mulut berbicara, ya. Nafsu amarah terus bergelora, matilah sekalian dengan pedang sakti. YB sekalian harapan negara, janganlah bicara sesuka hati. Kita kena tengok perlembagaan. Pertama, petition. Petition itu memberikan ruang untuk kita meminta dinilai semula putusan-putusan pilihan raya itu dalam perlembagaan. Parlimen adalah juga satu ruang untuk kami menyatakan ketidakadilan ini. Dan yang ketiga ialah Perhimpunan Aman. Apa masalahnya? Dengan izin, what is the problem? Melainkan hanya emosi untuk menggunakan satu politik murahan bagi menimbulkan kemarahan dan kebencian. Saya masuk terus kepada isu keselamatan negara. Tuan Yang di-Pertua, kita kadang-kadang keliru. Apa itu kepentingan kerajaan yang memerintah? Dan apa itu kepentingan negara? Dia ada dua perkara yang berbeza. Kerajaan boleh datang dan pergi, mengikut lunas-lunas pilihan raya secara demokrasi. Macam mana saya kata, hari ini BN, esok boleh jadi yang lain. Maknanya negara ini, kalau siapa juga yang memerintah kerajaannya, negara tetap akan kekal. Malaysia itulah Malaysia yang kita tinggal. Perlembagaan persekutuan itulah perlembagaan persekutuan yang kita junjung. Rakyat Malaysia itulah rakyatnya. Cuma kerajaan bertukar. Itu sahaja. Jadi apa masalahnya? Masalahnya hari ini, kita kena keluar daripada kepompong indoktrinasi yang tak betul. Indoktrinasi yang silap. Apa dia? Mereka menyamakan kerajaan yang memerintah dengan negara. Lalu mengambil pendekatan keselamatan. Lalu menyatakan, kita dalam keadaan bahaya. Sebenarnya yang kita itu bukan negara, tapi parti yang memerintah. Ini menyempitkan pahaman national security. Dan inilah pahaman mentaliti mereka yang ingin terus berkuasa, bercakap tentang keselamatan. Keselamatan siapa? Keselamatan apa? Perpaduan apa? Mereka bercakap tentang perpaduan Melayu. Kita bercakap tentang perpaduan nasional. Kita bercakap dengan perpaduan yang lebih luas. Ya, kalau perpaduan nasional itu tergugat, memang betul negara akan tergugat. Tetapi kalau perpaduan Melayu tergugat, atas kepentingan siapa? Jadi ini perlu diperbetulkan. Mana kepentingan kerajaan yang memerintah, mana kepentingan negara. Jangan heret negara dalam kepentingan-kepentingan sendiri. Pikirkan negara. Nation first. Negara dulu, baru kita. Tuan Yang di-Pertua, ada juga yang bercakap tentang satu akta yang mau dicadangkan. Apa yang namakan sebagai akta derhaka kepada raja dan sebagainya.
Amat malang hari ini kita melihat setelah hampir 60 tahun kita merdeka. Seharusnya kita sudah melampaui semua isu-isu ini. Dan malangnya juga ada beberapa pihak hingga hari ini kerana kepentingan politik, tak kira siapa mereka, baik Pakatan Rakyat maupun Barisan Nasional, yang masih menggunakan isu 3R, race, religion, dan royalty. Sedangkan tidak ada isu pun di situ. Pertama, saya ingin jelaskan bahawa tidak timbul orang Cina, tidak timbul orang India, tidak timbul orang Melayu, tidak timbul Kadazan, tidak timbul Iban, Dayak. Yang timbul ialah rakyat Malaysia. Kenapa kita camkan apabila ada penentangan? Oh, ini orang Cina yang menentang ini. Tahun 99 apabila orang Melayu menentang, kenapa tidak kata ini penentangan orang Melayu? Tapi hari ini menyatakan ini penentangan, ini tsunami Cina. Saya menyatakan, ia bukan tsunami Cina, tetapi dia adalah satu rasa tidak puas hati kepada kerajaan yang memerintah. Tak kira Cina, tak kira India, tak kira Melayu. Ya. Perasaan tidak puas hati ini bukan orang Cina saja. Perasaan tidak puas hati bukan orang Melayu saja. Perasaan tidak puas hati bukan semua orang yang apabila hak mereka dicabuli sebagai manusia, mereka akan bangkit. Dan tugas kita sebagai pemerintah ialah memberikan hak itu tanpa mengira kaum, tanpa mengira batas. Tuan Speaker sedang memerhatikan kepada saya, apakah masa saya sudah hampir tamat? Teruskan. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Oleh itu, kalau kita nak berbicara tentang akta hasutan, sudah ada akta hasutan yang memelihara institusi raja. Apalagi yang kita nak akta derhaka dan sebagainya. Tetapi apa yang lebih utama ialah akta yang lebih besar. Akta Perpaduan Nasional. Di mana akta ini akan menyatakan siapa yang bercakap atas percakapan yang bersifat rasis, percakapan yang ada nuansa rasis, maka orang ini perlu dihukum. Karena ini akan menjejaskan perpaduan negara. Perlu dipikir yang lebih luas. Kenapa kita memikirkan yang paling sempit? Yang penting ialah perpaduan nasional di negara ini perlu dipelihara, pasti salah. Ya? Perpaduan nasional, tak kira kaum, agama, mesti dipelihara. Jangan guna agama untuk kepentingan diri. Seperti menyatakan kata-kata yang boleh menimbulkan kebencian agama. Hari ini kita hidup dalam dunia yang penuh dengan dialog. Hari ini kita duduk dalam dunia yang boleh selesai melalui dialog. Bukan oleh kenyataan-kenyataan keras yang sifatnya begitu rasis dan sifatnya begitu anti agama sekali. Oleh karena itu kita mestilah menjadikan sikap kita ini dan keterbukaan kita ini untuk salah satu daripada program reform yang dicadangkan oleh Tuan Yang di-Pertua pada hari pertama ucapan sulung Tuan Yang di-Pertua. Seterusnya, saya juga ingin minta penjelasan di atas tangkapan ataupun dakwaan ke atas naib presiden saya, iaitu Tuan Haji Yang Berhormat Tuan Haji Husam, di mana beliau telah didakwa atas akta hasutan, dan saya memahami daripada ucapan beliau ditangkap, ya, dan ditangkap pada hari yang dah berapa lama lepas tu baru ditangkap. Itu pun satu persoalan juga. Sedangkan Husam menyatakan dengan jelas akan hadis Nabi SAW, ya, Sayyidus Syuhada Hamzah, wa rajulun qama ila sultanin jair fa amarahu wa nahahu faqatalahu. Husam berkata bahawa berpandukan kepada hadis Nabi SAW, penghulu para syuhada ialah Hamzah, Sayyidina Hamzah, penghulu para syuhada. Dan siapa saja yang berdiri di hadapan pemerintah yang tidak betul, lalu ketika dia menegur pemerintah itu bunuh dia, maka matinya adalah mati syahid. Oh, saya nak bertanya dalam Dewan yang mulia ini, adakah hadis ini juga merupakan hasutan? Tuan Speaker, point of order. Apakah hadis ini Point of order. dianggap sebagai hasutan? Point of order. Dulu yang berhormat, sila. 36.2. 36.2. Tuan Speaker, Datuk Speaker.
kes yang sedang berada di dalam mahkamah. Kita tak patut nak hurai kat sini. Dia 36 yang sedang dia sedang didakwa sekarang. Ya. Dia akan didakwa. Belum lagi di mahkamah. Kalau ada pendakwaan, saya setuju dengan Ya, Puan Fura itu. belum lagi. Kalau belum ada pendakwaan, Ya. sila. Boleh. Ya. Saya rasa apa tu Kuala Selangor apa dah? Tanjung Karang kena. Sila teruskan yang Ya, Tanjung Karang kena baca sikitlah. Belum ada dakwaan. Sebab itu saya minta penjelasan. Soalan saya ialah, adakah hadis itu salah dibaca? Itu soalan saya. Hadis itu tak betul ke? Yang ni kena jawab lah. Itu menteri kena jawab lah. Bukan pasal salah. Seterusnya ialah, saya ada satu lagi permintaan, my humble request. Tuan Yang di-Pertua dengan izin. My humble request is simple. Saya ada satu permohonan kepada Dewan ini. Ya. Dan ini penting untuk membuat satu rakaman terhadap tokoh-tokoh yang gemilang. Tokoh-tokoh yang dilahirkan oleh negara ini. Sama ada yang telah pergi ataupun yang masih hidup. Tokoh yang saya maksudkan di sini ialah, saya mohon kepada kerajaan merakamkan penghargaan, malah kalau boleh diwujudkan institut pemikiran tokoh ini yang masih hidup. Dan dia telah menunjukkan satu bukti kepada sebuah pemerintahan yang bersih, good governance, sebuah pemerintahan yang tidak ada rasuah, sebuah pemerintahan yang penuh dengan sifat rendah diri seorang pemimpin, sebuah pemerintahan yang tidak ada kepentingan diri, dan sebuah pemerintahan yang hingga hari ini mampu mengekalkan kuasanya bukan dengan ketegasan ataupun bukan dengan menindas, tetapi dengan sebab dasar-dasarnya. Maka saya mencadangkan Datuk Seri Bentara Tuan Guru Haji Nik Abdul Aziz Nikmat diberikan penghargaan oleh kerajaan Malaysia. It is a record that saya rasa di mana luar negara yang saya pergi, seorang yang digelar ulama besar, berilmu yang tinggi, mampu mentadbir. Dalam keadaan hari ini orang menganggap ulama sudah tidak relevan, ulama tidak mampu dan sebagainya, tetapi tokoh ini telah membuktikan sebaliknya, bahawa dengan ilmu yang ada, Kinabatangan mau ke mana? Dengan ilmu yang ada, dan juga dengan keterampilan akhlaknya dapat memerintah sebuah negeri di pantai timur, yang mana saya rasa amat rugi jika kerajaan kita tidak merakamkan tokoh ini dalam satu bentuk penghargaan, sama ada institut pemikirannya untuk dijadikan teladan kepada mereka yang datang kemudian, sebagai membuktikan bahawa ada lagi ruang kepada pemimpin yang bermoral tinggi, ada lagi ruang kepada pemimpin yang berendah diri dengan rakyat, ada lagi ruang kepada pemimpin yang tidak rasuah. Dan ini yang kita berbicara sepanjang ucapan kita tentang kerajaan dan pemimpin yang rasuah dan sebagainya. Jadi bagi saya amatlah rugi jika kita tidak menggunakan kesempatan ini untuk kita memberikan penghargaan. Dan saya mohon supaya dirakamkan ucapan ini untuk diambil perhatian, dan janganlah menolak hanya semata-mata kerana Datuk Seri Bentara Tuan Guru ini adalah daripada pembangkang. Ya, pembangkang di mana? Pembangkang di federal, tetapi dia adalah kerajaan yang memerintah di Kelantan. 2 minit lagi, Muhammad. Dan kerana itu saya mengharapkanlah, bahawa jangan sekali-kali apa yang dibicarakan di sini, apa juga pandangan yang berbeza sesama kita, tidak dianggap sebagai satu petanda buruk kepada negara ini. Dan saya meminta jaminan, I ask for guarantee, dengan izin, mana-mana kerajaan yang memerintah, sama ada sebelah sana atau sebelah sini, bahawa saya mungkin tidak bersetuju dengan anda, tetapi saya akan mempertahankan hak anda untuk tidak bersetuju dengan saya. Inilah konteks sebuah negara maju. Inilah konteks sebuah negara yang kita idam-idamkan. Dan kita harus menganggap bahawa inilah satu mercu tanda pemerintah yang bertamadun, bahawa to defend your right to disagree is my daily duty to protect them. Dengan izin. Akhirnya, Tuan Yang di-Pertua, sebagai gulungan saya terhadap SPR, saya tidak mau berbicara panjang tentang SPR kerana sudah disebut. Sebagai anak Melayu yang bersopan dan beradab, saya ingin mengakhiri
pantun untuk SPR supaya diambil perhatian. Apa yang saya akan katakan ini. Duduk bersimpuh, datang menghadap. Dari jauh datang berbincang. Anak Melayu penuh beradab. Tapi kalau ditipu, dunia digoncang. Sekian, saya ucapkan terima kasih dan menjunjung kasih ucapan yang di-Pertuan Agong. Terima kasih. Tuan Speaker nak beli pantun. Yang berhormat Parit Buntar hari ini telah set the benchmark. Macam mana cara berbahas walaupun menghentam tajam, kadang-kadang tidak dirasa, tetapi dia tidak merupakan provokasi.